Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita santai-santai, kita relax, tapi kita dapat satu ilmu baru yang saya ingin share dengan anda. Boleh? Alright. Malam ni nak belajar sedikit pergerakan supaya anda dapat satu idea baru, walaupun kita boleh belajar daripada sifu-sifu yang dah ada di luar sana, tapi dengan sama-sama dengan saya, kita sama-sama buat yang simple dulu. Boleh? Kalau advance sangat nanti orang kata apa, hangat-hangat tai ayam tak guna, betul tak? Sebab banyak dah kita belajar sejak 3 tahun lepas. Saya kira masuk tahun keempat saya belajar dan mengajar. Saya mengharapkan anda mendapat sesuatu, namun yang penting ialah istiqomah. Sustainability is important. Sama juga dengan diet pun, kalau benda tu baik macam mana pun, tapi kalau boleh bertahan cuma 5-6 bulan lepas tu tinggal terus, tak guna juga. Betul? Okey, yang penting malam ni kita nak bagi sesuatu yang you boleh buat di mana saja anda berada, sama ada di dalam rumah atau di luar rumah, dalam kapal terbang ke, ataupun kereta api ke. Cuma hati-hati sikit lah, setengah-setengah tempat tu kalau you tengok kita buat nanti agak pelik sikit kalau you buat depan-depan orang. Okey, lain daripada itu, anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dan saya mengharapkan anda dapat istirahat yang betul. Cuba kita imbas kembali satu rencana saya buat one day before, ataupun mungkin hari pertama 2023, iaitu scoring. Saya percaya sebahagian besar daripada anda dah lupa pun nak score setiap hari per 10. Ingat tak yang saya bagi tu ada beberapa list yang you kena check. Umpamanya you kena smile, kan score tu smile. Lepas tu apa saya kata, kawalan diri, kawalan nafsu, kawalan duit, kawalan semua-semuanya. Lepas tu omega 3, makanan yang harus dijaga dengan D3, K2 tu, dan last sekali recharge. Jadi malam ni kita nak recharge sebenarnya. Dalam arti kata, memang kata tentang exercise, tapi perkataan exercise tu setengah orang dia suka dengar, setengah orang dia tak apa suka dengar. Okey, sebelum saya sambung, tadi ada orang tanya, doktor, kalau nak basikal tu kira exercise tak? Exercise lah tu. Ada seorang tu tanya, saya jalan berapa 30 meter, tapi berapa 70 meter, tapi saya buat 5 round kat kawasan rumah saya. Adakah itu exercise? Yes. So sebelum kita tunjuk dan kita demo kepada anda sekalian apa yang saya masukkan dengan 7 minit exercise yang boleh you copy dan you boleh modify pula lepas pada tu. Okay? Iaitulah exercise, definisinya senang saja, supaya you tidak menanya-nanya lagi dah sama ada you buat apa aktiviti tu exercise atau tidak. Ini dia 3 perkara yang harus berlaku yang memungkinkan you dinamakan exercise yang agak sempurna. Iaitu nombor 1, dia mestilah menggunakan big joint, sendi-sendi yang besar. Berarti kalau you cuma main macam ni bukan exercise, ni cuma pergerakan. Okay? Alright. Berarti big joint tu mesti bergerak. Tak kira lah gerak kecil ke gerak besar ke, okay, tetapi bergerak. Termasuk ni big joint, shoulder big joint, pinggang, lutut, kaki. Faham? Itu dia panggil big joint. Okay? 1. Nombor 2, dia mesti menggunakan big muscle. Big muscle maksudnya ni big ke small muscle ni? Ni small muscle. Big muscle, this one. Okay, katakan ni. Okay, ambil bicep, ambil tricep, ambil quadricep, paha, betis. Itu dipanggil the whole body lah. Core atau bahagian six pack ni kalau ada lah. Kita yang berumur ni kalau dapat 2 pack pun dah cukup. Tak ada pack pun tak apa, asalkan jangan obese sangat, kan. Yang penting ialah you kena guna otot yang besar. Faham? 1, joint yang besar. Nombor 2, mestilah apa saya kata, otot yang besar. Dan nombor 3 last sekali ialah mesti menggunakan oksigen yang banyak. Faham? Kalau kita main biliar, tahu biliar? Kalau kita main carom, main kan gerak juga kan, tapi pergerakan tu banyak tak pakai oksigen? Banyak tak? Tak kan? Jadi kalau tak banyak oksigen, berarti dia bukan diiktiraf sebagai exercise. Boleh. So kalau you dah tahu maksudnya exercise tu apa saja you buat. Jadi kalau saya tanya you sekarang, kalau cuci lantai, exercise tak? Jawab cepat. Is it an exercise kalau kita cuci lantai, cuci dapur semua tu? Okey, dia guna big muscle, big joint dan plenty of oxygen, kan?
Kau jangan kacau kalau mak kau ke siapa-siapa ke tengah duk buat kerja tu, ataupun bapak tengah cuci kereta, ataupun bajak tanah, ataupun tengah berkebun. Itu exercise tak? Exercise, faham? Jadi kalau bicycle, senang je jawapannya. You guna big muscle, you guna big joint, dan you guna plenty of oxygen, banyak oksigen. Jadi swimming, dia tak kata banyak berpeluh, sebab swimming tak nampak sangat peluh-peluh kita tu kan. Tapi exercise tak? Yes, sebab dia big joint, big muscle, dan plenty of banyak oksigen. Boleh semua tangkap cerita saya pada malam ni. Okay? Naik bukit, jalan kaki biasa-biasa, tapi malam ni you akan tengok macam ada orang kata apa, modify sedikit. Tapi dia bergerak banyak masa, dia bergerak banyak joint-joint, walaupun tak mengambil full range of movement, tetapi dia banyak pergerakan yang consistent. Dia orang panggil apa, sustained. Okay, saya nak buktikan pada anda dan nak tunjuk pada anda. Scoring dulu. Cuba jangan lupa, anda dah score belum hari ni? Okay, apa pendapat you tentang daripada pagi tadi sampai malam ni? Adakah 9/10 hidup you, ataupun 7/10, ataupun marah orang pagi tadi sampai petang, sembahyang pun tak khusyuk, malam ni makan pun rasa tak kenyang? Itu dipanggil 2/10. Macam? Kan? Jadi kalau terima pula panggilan tadi, katakan you besok boleh ambil duit kat bank you, sebab tak sangka-sangka katakan atuk you tinggal harta pusaka ke apa-apa, wah, itu 11/10 tu. Faham tak? Maksud saya, kita setiap hari, kan saya kata setiap waktu semayang, solat tu bagi scoring. Dengan solat tu sendiri kita bagi skor. Solat pun boleh scoring kan. Kita boleh tahu sendiri kita skor 8/10 ke, ataupun tadi terlupa, aku buat tak rakaat ketiga tu, buat ke tak buat. Itu confirm 4/10 lah tu. Okay. Baik, so cukup dulu. Anda dah bersedia? Sila copy nota. Saya bagi 5 step pertama, lepas tu 6, 7 cukup. So 7 step, you copy dan you tengok dulu. Nanti saya ulang kalau ada masa. Lepas tu you buat sendiri, boleh? Okay, senang je. Dan semua kanak-kanak pun boleh, you punya cucu pun boleh ikut. Okay, senang je. Semua dah sedia? Okay, saya tukar dia punya design ni sikit. Design ni maksud saya frame saya, sebab saya nak berdiri malam ni. Alright, so dapat? Okay. Alright, semua pakaian pun kat rumah, kalau nak pakaikan plekat pun tak ada masalah. Yang ni the best part is, you pakai pakaian simple kat rumah pun boleh buat. Okay, tak payah nak tukar gym, exercise punya baju ke apa. Tapi dia tengok betul-betul dan amalkan ni sebaik mungkin. Okay, dengan syarat you dalam keadaan bermula dengan bismillah dahulu, dengan tenang, dan dengan syarat you nak sihat walafiat. You punya minda kena kata aku adalah sihat walafiat. You kena kata lebih kurang dalam bahasa Inggeris lah. Okay, thank you, or I'm grateful that I am in the state of fitness. Maksudnya you are in great shape, ataupun you kata I'm in perfect health. Itu dalam bahasa Malaysia lah. Okay, alhamdulillah aku sihat walafiat sekarang. Perkataannya sekarang, dalam keadaan sihat walafiat sekarang, dengan mudah dan selesa. Saya ulang, dengan mudah dan selesa. Ini uniknya program kita. Kita kena campur dengan minda punya, orang panggil niat dia. Okay, lepas bismillah kata alhamdulillah aku sekarang sihat walafiat dengan mudah dan selesa. Copy. Aku dalam keadaan sihat walafiat dengan cara mudah dan selesa. Yang penting dengan cara mudah dan selesa. So mulakan dengan bismillah, alhamdulillah, sambung. Okay, so dengan niat macam tu, you buka tangan you macam ni sekarang. Okay, dengan tutup, lepas, dan lembikkan tangan ni. Lembik macam lesu, layu. Okay, lepaskan dia. Yang penting you punya lutut. Alamak, boleh nampak tak? You bayangkan lutut lah kan. Okay, nampak tak kamera ni? Tak apalah, bila saya kata lutut tu, you faham lah lutut kan? Okay, lutut bengkok sedikit, lebih kurang turun 5 inci. Daripada berdiri tegak, turun lebih kurang 5-6 inci. Lepas tu tangan tu macam ni, lepas ke sideways. Di sisi anda, lepas macam tu. Jangan macam ni, jangan macam tu. Macam tu je, lepas. Dia macam ada renggang lebih kurang 20 degree atau 30 degree kat ketiak macam tu. Okay, lepas tu you turun 5 inci dan henjut. Pernah you tengok saya buat kan? Selalu henjut.
Dan jangan ganggu you punya tangan tu. Biar dia sendiri naik turun. Nampak ni? Dia sendiri akan gerak. Okey? Dia sendiri gerak. Kalau lagi lembik you buat, you punya pergelangan tangan tu, lagi you rasa dia akan bergerak. Okey? Nah, terus. Enjutkan dia, enjut. Okey? Relax. Sambil enjut. Nafas tu slow down. Okey? Jangan laju. Tarik panjang-panjang. Lepas. Berapa kali? Buat 10. 2 3. Okey, so you terus enjut. Jangan berhenti dah. Daripada sekarang sampai 7 minit. Boleh? Tapi pergerakan tangan tu, satu kat bawah di sisi. Ini step number 1. Katakan 9. Lepas 10. Boleh ikut semua? Bangun ni ikut. Jangan tengok aje. Mana Acik tengok aje. Okey. Lepas tu nombor 2. Okey. Sini. Tengok tu. Lepas tangan tu lembik. Kalau you unjut lagi kuat, dia lagi tinggi. Nampak tu? Ni kalau you unjut tinggi. Agak sederhana lah. Jangan tinggi sangat, nanti takut you tak tahan. Nanti saya nak buat 7 minit ni. Okey. So berapa dah? Katakan 5 tarikan nafas. Nafas tu adalah bilangan berapa kali? 10. Mula ni you buat 10 dulu. Bila you dah pandai besok, you boleh buat sampai 15 kali pun ataupun 20 kali. Pernafasan itu adalah jangka masa yang you gunakan. Saya cuma buat 10 kali. Lebih kurang 4 tarik, 4 lepas. Tak boleh lama sangat. Nafas belum kuat ni. Tapi enjut tu jangan tinggal langsung. Jadi fokus you, kepala you ni cuma fikir ke lutut saja supaya dia tidak stop. Lama-kelamaan dia jadi automatik nanti. Ini baru permulaan. So jaga apa? Pernafasan dan dengan you punya lutut saja. Enjut. Habis nombor 2, nombor 3. Ni boleh nampak tak? Saya tunduk sikit. Tangan dia akan jadi macam tu. Nampak tu? Okey. Enjut terus. Nampak? Okey, lebih kurang 90 darjah tangan you macam tu, lepas. Biar dia punya pergelangan tangan tu, apa orang panggil? Jadi lembik, layu. Tapi dia naik turun. Bilangan berapa? Lagi 10 kali you punya pernafasan. Dan lepas 9 10. Okey. Lepas tu yang ketiga, balik ke 4 ke sini. Nampak dah mulai berpeluh. Akak-akak tu nampak dah berpeluh hidung tu. Tak lama lagi badan pun berpeluh lah sekejap lagi. Baik, kita gunakan apa? Big muscle tak? Ni semua big muscle ni bergerak. You nampak macam tak gerak, tapi sebenarnya dia dienjut. Bila dienjut ni satu badan you, daripada tapak kaki sampai ke ujung rambut, dia bergerak. Ini dipanggil limb punya, orang panggil apa? Dia punya blood flow tu arteri, venous dan limb. Tahu kan limb kan? Jadi banyaklah parit-parit kita yang dah tersekat, tersumbat tu. 9 10. Okey, last kali. Tempat yang asal tadi, tengok, relax. Lutut pula apa? Lutut tu dah gerak, tapi you punya bau tu lepas ke bawah. Jangan macam tu. Macam ni. Lepas terus, lembik. Kan saya kata dalam keadaan mudah dan selesa. 9 10. Jadi katakan you dah buat berapa? 5 kan? Saya ulang. 1 2 3 4 5. Dah. Dan terus enjut. Tapi bila sampai peringkat yang step number 6 ni, 5 dah habis, nafas tu kena jaga juga kan. Berarti efektif tak? Nafas dah mula orang kata percepat. Okey. Second last, orang lelaki tangan kiri atas pusat, tangan kanan atas tangan tu. Macam kita sembahyang tu kan, macam kita solat tu. Okey. Macam kita qiyam tu, macam tu. Okey. Perempuan kanan atas pusat, tangan kiri atas tangan tu. Saya ulang, lelaki kiri. Ni ada dia punya chi dia punya tenaga dia tu. Kanan kiri semua adalah. Yang penting kita dapat manfaat dia. Okey. So bila tarik nafas, ni dalam keadaan nak warm down dah.
dah nak sejukkan badan, tetapi kat sini pun dapat manfaat dia lagi. Siapa tahu bila oksigen tu banyak masuk, ready, tangan kiri, tangan kanan, tengok saya buat macam mana. Dia naik ke atas, ini turun ke bawah. Lepas tu tarik, naik, lutut turun lagi, lutut turun lagi. Okey, turun. Yang ni bawah sampai 10 inci pun tak apa. Badan straight, tegak, lepas. Tarik. Tengok tangan saya, lepas. Lain kali saya ajarlah perut tu nak masuk ke keluar, tapi sekarang ni you just buat bulatan separa telur punya design tu, oval bukan bulat. Okey, tarik, lepas, nafas, tengok, tarik. Berapa kali? Buat 2 kali, 10 kali juga. Lepas. Tarik. Sampai bahagian hidung, dekat mata tu turun balik. Bawah pada pusat, tarik balik naik atas. Nafas dalam-dalam, lepas. Tarik lagi sekali, 9. Lepas. Cantik tak? 10. Kan? Okey, last kali lah. Buat tangan macam tu sekarang. Kaki lebih kurang separa ataupun sama jaraknya dengan bahu. Bahu anda tu lebih kurang kaki begitu. Okey, masih lagi turun 5 inci ke bawah. Lepas tu sambilan tu pegang macam ada bola, you pegang bola basketball besar juga kan. Nak tahu bola tu patut besar mana? Kalau siapa yang dah advance besok, you buat tangan macam tu, cuba buat sekarang. Ada tak rasa macam penolakan balik? Maksudnya ada rintangan sedikit, macam ada resistant. Ada tak? Setengah orang lagi besar pun dia dapat rasa. Setengah orang kecil, okey, tak apa. Kecil besar tu tengok tenaga dalaman you. Ni dia panggil aura punya exercise ni. Rupanya Tuhan bagi tangan kita ni ada magnet dia yang boleh lawan balik. Dia boleh macam ada channel energy yang boleh menolak. So biar tangan tu sendiri secara automatik, you cuma jaga pernafasan you saja. Pusingkan bola tu mula-mula kita buat, tapi lepas tu tangan tu akan take over sendiri. Dia akan control. You cuma lembutkan tangan you, jaga macam jangan lepaskan bola basket tu. Okey, basketball tu jangan lepas dia jatuh. Itu dia. Okey, rasa. Okey, bila sampai ujung-ujung, you rasa macam ada satu cahaya dalam tu. You boleh rasa, boleh nampak pun, boleh imagine, boleh. Okey, tarik nafas. 9, 10. Okey, rasa dia. Lepas tu macam saya, selalunya saya akan ambil cahaya ni, kita akan baca sikit macam Wa'iza Maritu kan, bahawa Yasfin tu baca 7 kali urut kat tangan. Macam saya kan nak pergi operation tu dah tak jadi, saya cerita pada you all ni, nak belah kat sini. Apa jadi masa saya pergi ke hospital tu, dia cucuk banyak kali sangat, tak dapat darah saya geram, saya cancel operation tu. Saya kata saya nak buat sendiri dengan cara ni. So habis kita baca sikit kita punya syifa yang simple tu, dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu, alhamdulillah dia boleh rasa. Yang dalam tahun ini saya kata apa, kalau dapat lagi kurang kita mengharapkan synthetic medicine atau western medicine ataupun operation ni lagi bagus. Jadi tujuan saya ialah untuk mencari ruang dan jalan yang mana body kita sendiri ada kuasa untuk meleraikan. Macam saya ni dah orang panggil apa, disebabkan gout kan, dia kadang-kadang dia makan kat sendi-sendi sampai ke pergelangan tangan pun dia boleh masuk. Okay, jangan main. So saya cubalah melakukan exercise macam saya ajar you all malam ni. Dah memang ada testimoni yang bagi bagus. Saya pun akan cuba dalam 3 bulan ni, dan memang terasa perbezaan, dan memberanikan diri mengatakan good or bad is good. Maksudnya Tuhan mesti ada hikmah kenapa dia tak baik. Lepas 12 bulan saya operate, bulan 1 dulu dah buka kan dulu, you ingat kan, dia jadi lebih teruk sekarang. 3 ni tak rasa apa ni, 1, 2, 3. Tuhan bagi dugaan, saya redha,
tapi saya nak belajar macam mana lagi cara untuk memperbaiki tendon-tendon dan saraf-saraf kita. Semoga anda pun dapat manfaat nanti. So saya eksperimen pada diri saya dulu, dan dah nampak dia punya kesan dengan cara exercise yang saya buat tadi tu. Setiap pagi saya buat, dan kalau rajin kita buat 2 kali 3 kali pun tak apa, tak ada masalah. Itu je, 7 minit dah habis. Kalau you nak buat 20 minit ke 15 minit, serah pada you, tak ada salah langsung. Cuma lutut tu kena tahan sikit lah. Kadang-kadang dia rasa dia punya macam orang kata apa, ni lah bentan sikit. Dia orang tak biasa buat kan, dia rasa macam sakit sikit kalau lama tak buat. Tapi kalau hari-hari buat, lutut you, betis you akan jadi very strong. Okay, then body you akan rasa panas. Sebab apa? Chi tu dah digerak daripada tapak kaki sampaikan ke ujung rambut, dengan tapak tangan ni semua. You tahu kan kita ada 12 channel. Daripada tapak kaki, gerak-geri tu yang kita enjut tu semua tu, dia akan bangkitkan all the channels. So insyaAllah, saudara-saudara sekalian, saya mengharapkan you boleh recharge your body. Jangan lupa Moringa Plus, antara Tuhan bagi rezeki super duper food yang untuk meyakinkan kita apa yang tak cukup, kita ambil 2 biji pagi Moringa Plus, 2 biji malam dengan sachet chia oil first class. Okey, Tuhan bagi rezeki. Jumpa lagi, semoga hidup anda bahagia di dunia. Buat satu family, jangan malu-malu, dan akhirat kita syurga insyaAllah. Apalagi kita sentiasa senyum, sebab itu sebahagian daripada skor. Jadikan skor anda setiap hari 8, 9, 10. 8, 9, 10. Okay? Kalau sekejap je jatuh ke 2, marah-marah, bengang kepala semua tu, naikkan balik. Okay? Dan cara yang paling mudah, exercise yang 7 minit ni. Sentiasa jaga nafas dan ada doa syifa sedikit. Masya Allah. Okay. Let go and feel good all the time. Bye. Terima kasih.